Dalam dunia hiburan tanah air, nama Raja Azura Tengku Ahmad Tajuddin bukanlah sekadar sebutan biasa. Ia adalah lambang keanggunan, jenaka bersahaja, dan aura yang memancar seperti cahaya lampu sorot di pentas utama. Sejak kemunculan sulungnya pada awal era 90-an, wajahnya kerap menghiasi kaca televisyen, pentas teater, dan halaman majalah fashion dengan senyuman yang tak lekang. Namun kini, ketika usianya mencecah 52 tahun, dia seolah-olah menghilang seperti bayang di hujung senja, lenyap dari radar, menyepi tanpa sepatah kata, namun jejak hidup mewahnya terus berbisik dalam dunia yang masih mahu tahu. Kehidupannya, jika dilakar di atas kanvas, akan menjadi satu karya agung berwarna emas dan permata. Bangsar, Damansara Heights, Mont Kiara, mana-mana sahaja hartanah elit pasti terselit satu unit kondo mewah atau banglo pribadi milik sang bintang ini. Kediaman utamanya dikabarkan berdiri megah di pinggir kota, dikelilingi lanskap ala Tuscany, dengan kolam renang air garam, ruang bacaan kaca menghadap matahari terbenam, dan koleksi seni kontemporari dari Bali dan Istanbul yang digantung rapi di dinding marmer putih. Dia bukan sekadar pelakon, pengacara, atau pelawak, dia adalah ikon. Dan lebih daripada itu, seorang wanita berdikari yang bijak mengurus keuangan serta membina empayar kecilnya sendiri. Dengan beberapa syarikat yang terlibat dalam bidang pengiklanan dan pelaburan hartanah, Raja Azura tidak pernah bergantung sepenuhnya kepada populariti semata-mata. Malah, sesetengah kenalan rapat menyebut bahawa dia memiliki saham dalam beberapa projek eksklusif di Langkawi dan Johor Bahru. Setiap kali muncul di acara tertutup, Raja Azura tidak pernah gagal memukau, bukan hanya dengan pakaian jenama antarabangsa seperti Chanel, Elie Saab atau Dolce & Gabbana, tetapi dengan cara jalan yang penuh keyakinan, suara yang masih memikat seperti dahulu, dan karisma seorang ratu yang sudah terbiasa dengan perhatian khalayak. Namun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kelibatnya semakin jarang kelihatan. Tiada lagi undangan ke program hiburan, tiada temu bual di radio, tiada aktiviti media sosial yang aktif. Dunia mula tertanya, kemana hilangnya Raja Azura? Namun bagi mereka yang benar-benar mengenalinya, mereka tahu, walau tidak muncul di skrin, hidupnya terus bersinar dengan warna emas. Kabarnya beliau kini lebih gemar mengembara secara senyap. Musim luruh di Paris, salji putih di Sapporo, pantai merah jambu di Bahamas, semuanya menjadi lokasi persinggahan diamnya. Tiada pengumuman, tiada pendedahan, hanya secebis gambar diambil dari belakang, mungkin oleh juru gambar, jalanan yang tidak sengaja mengabadikan detik, atau mungkin oleh dirinya sendiri, sekadar meninggalkan teka-teki kepada dunia yang terus ingin tahu. Di usia 52 tahun, wajahnya masih terpelihara. Rahsia kecantikan yang tidak pernah dikongsi, mungkin gabungan genetik dan gaya hidup mewah yang berdisiplin. Spa eksklusif, rawatan oksigen Swiss, diet Mediterranean yang ketat, semuanya sebahagian daripada rutinnya. Dia tidak lagi mengejar sorotan, kerana kini dia menjadi sorotan itu sendiri, walau dari kejauhan, dari balik tirai eksklusiviti yang dia pilih untuk tarik sendiri. Apa yang lebih mengagumkan di sebalik gaya hidup bak seorang permaisuri moden, ialah caranya menyembunyikan segala derita, kegembiraan, dan pilihan hidup. Tidak pernah dia memberi kenyataan panjang, tidak pernah dia menafikan atau mengiyakan apa-apa. Dia diam, dan dalam diam itulah lahir satu lagi bentuk kemasyhuran, kekaguman terhadap misteri. Dunia hiburan kini terus bergerak, nama-nama baru terus muncul, namun bayang Raja Azura tidak pernah benar-benar hilang. Ia terpantul dalam ingatan kolektif rakyat, dalam ulang siar drama komedi, dalam rakaman program bual bicara lama, dan dalam gaya hidup wanita moden yang mendambakan elegan dalam diam,
Kehilangannya bukan kehilangan sebenar. Sebaliknya, ia umpama senja yang perlahan-lahan menutup hari, tetapi tidak pernah padamkan cahaya. Dan kini, dalam usia matang dan penuh gaya itu, apa yang sedang dirancang Raja Azura? Apakah lenyap ini untuk kembali lebih agung? Atau mungkinkah ini penutup bab kepada sebuah kisah ratu seni yang memilih untuk hidup dalam kemewahan tanpa perlu ditonton? Namun pada suatu pagi yang lengang, di pertengahan April, sebuah berita kecil muncul di sudut bawah akhbar mingguan hiburan. Tiada gambar, hanya satu tajuk ringkas. Raja Azura muncul di Zurich. Kejutan di gala amal senyap. Berita itu seperti membakar semula api yang telah lama padam. Nama Raja Azura kembali berdesir di bibir orang ramai, seperti nyanyian lama yang dikenang dengan penuh nostalgia. Apakah benar dia muncul di Zurich? Mengapa di sana dan kenapa dalam sebuah acara yang tidak dihebahkan? Menurut saksi yang hadir di acara gala eksklusif tersebut, yang dihadiri hanya oleh dermawan tersohor dan ikon kelas elit antara bangsa, seorang wanita tinggi lampai, berselendang putih satin, dan gaun hitam lembut, melangkah masuk dengan penuh karisma. Tanpa perlu diperkenalkan, ramai yang menyadari siapa dia. Matanya bersinar, senyumannya tetap mengusik, tapi kali ini lebih dalam, lebih dewasa, seolah membawa 1000 cerita yang tidak terucap. Dia tidak memberi ucapan, tidak berdiri di pentas, cuma duduk di meja paling hujung, berbual dengan beberapa figura penting dari Italia dan UAE. Namun kehadirannya sahaja sudah cukup menggoncang. Ada sesuatu tentang auranya malam itu, tenang, yakin, tapi penuh misteri, seolah-olah dia baru keluar dari sehelai lukisan klasik. Keesokan harinya, namanya menjadi sebutan semula di media sosial. Gambar kabur dirinya yang direkam dari jauh menjadi siaran utama portal hiburan. Tetapi Raja Azura, seperti selalu, tidak mengesahkan apa-apa, tidak menafikan juga. Dia kekal dalam diam, dan dari diam itu muncul kekuatan yang tidak dapat diukur dengan kata. Beberapa minggu kemudian, satu akun Instagram muncul, tanpa nama, tanpa bio, hanya satu gambar hitam putih. Sebuah cermin antik dengan pantulan kabur seorang wanita memegang buku di jendela. Pengikut bertambah secara senyap. Setiap pos hanya berupa visual samar. Pantai kosong, piano berdebu, sebatang pokok maple gugur di tepi tasik. Namun para peminat tegar yakin, ini adalah suara baru Raja Azura, bukan suara fisikal, tetapi naratif senyapnya. Melalui potongan gambar itu, kisah-kisah mula tersingkap. Ada pos yang menunjukkan sepasang kasut balet di tepi studio usang dan satu caption pendek berbunyi, "Hidup adalah tarian yang kita pilih sendiri geraknya." Di situ, para peminat mula mengerti, dia tidak menghilang, dia berehat, dia tidak lari, dia memilih tenang. Tahun demi tahun berlalu. Nama Raja Azura tidak lagi mengisi berita hiburan harian, tetapi dia menjadi satu simbol kepada wanita moden, kuat, elegan, dan tahu bila untuk berhenti. Beliau bukan lagi Raja Azura si pelawak bersahaja atau pengacara ceria, kini dia adalah ikon misteri kemewahan yang diam. Di kalangan artis muda, namanya disebut sebagai legenda. Buku-buku mulai ditulis mengenainya, wanita di balik tirai, cermin Raja Azura, dan dokumentari pendek dihasilkan. Cuba merungkai kemana hilangnya seorang ratu seni yang pernah menjadi denyut industri hiburan tanah air. Namun jawaban sebenar, tiada siapa yang tahu. Ada yang mendakwa melihatnya di Florence, membaca buku di kafe kecil sambil ditemani seekor anjing kecil berbulu putih. Ada juga yang menyebut dia kini menetap di Lofoten, Norway, tinggal di pondok kayu menghadap laut, melukis, menulis, dan sekali-sekala menyusun nota piano. Yang pasti, Raja Azura tidak lagi dikejar kamera. Dia telah menukar populariti kepada warisan senyap. Dia tidak lagi perlu berbicara,
kerana setiap keputusan diamnya adalah satu pernyataan megah. Dan di Malaysia, nama Raja Azura tetap disebut, bukan kerana dia sentiasa muncul, tetapi kerana dia memilih untuk hilang dengan cara yang paling mewah, paling bergaya, dan paling dihormati. Pada usia 52 tahun, dia tidak perlu lagi berada di pentas untuk menjadi ratu. Dunia telah menjadi panggungnya, dan senyap telah menjadi skrip terakhir yang dia sendiri tulis. Satu bab telah tertutup, bukan dengan jeritan, bukan dengan air mata, tetapi dengan bisikan angin dari tingkap terbuka sebuah vila yang jauh dari mata dunia. Dan begitulah Raja Azura, seorang legenda yang tidak pernah benar-benar pergi. Dia ada di mana-mana, dalam kenangan, dalam ilham, dan dalam detik diam yang mengajar kita bahawa kadangkala yang paling agung ialah apabila seseorang tahu bila untuk berhenti dan berundur dengan penuh kemuliaan.